Okey, Assalamualaikum Cik Irda. Sihat? Waalaikumsalam. Terus sihat alhamdulillah. Terus Ya. okey. Alhamdulillah sihat. Heeh. Cik kat mana tu? Kat Sabah Ah, ah? tak sabar. Ah, Tengah di sekolah. oh di sekolah. Okey, terima kasih sebab sudi terima jemputan saya untuk sesi interview berkaitan dengan subjek yang saya pelajarilah untuk semester ni, Multicultural Counselling. Jadi sepanjang interview ni ada beberapa soalan lah yang saya akan tanyakan, especially berkaitan dengan multicultural punya isu lah. Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah ya Cik. Saya Rosmawati binti Muhyiddin. So saya sekarang pelajar sarjana in counselling penyalahgunaan dadah di USIM. Sekarang saya di semester 3. Dan Cik pula boleh perkenalkan diri. Okey, nama saya Hedawati binti Abdul Sani. Saya asal Selangor lah kan. Tapi dah 8 tahun mengajar dekat Sabah ni. Okey, 5 tahun di Kota Belud. 2 tahun saya sambung belajar sepadah di UMS. Ya. Cuti belajar. Lepas tu baru di-repost semula ke SMK Pulau Gaya. Oh, jadi sekarang Cik di SMK Pulau Gaya lah. Ya Oh. betul, di Pulau Gaya. Okey, sebelum tu saya nak bertanya, memandangkan Cik seorang kaunselor berdaftar, dah berapa lama tempoh maknanya Cik mendaftar ataupun maksudnya terlibat dalam bimbingan kaunseling ni? Lepas habis belajar 2012 macam tu, terus ambil lah untuk lesen kaunselor berdaftar. Kiranya hampir 9 tahun lah macam tu. Oh, 9 tahun. Maknanya lepas Cik dulu belajar dalam bidang apa Cik? Dalam edu counselling. Education counselling. Okey. So tepatlah pilihan saya untuk memilih Cik sebagai apa? Saya punya ni lah subjek untuk interview saya. Okey. So kita pergi ke beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama, saya nak tanya bagaimana Cik lah sebagai seorang kaunselor menangani, maksudnya dengan cekap untuk pelbagai budaya. Yalah, memandangkan pengalaman Cik pun dah lama dalam bidang kaunseling ni, dah tentu ada pelbagai budaya yang ditemuilah klien kan. So bagaimana menghadapi situasi tu? Pertama sekali bila kita cerita tentang budaya kan, kita kena tahu apa tu budaya. Apa budaya tu yang macam sikap, apa yang semua ada nilai yang ada pada seseorang tu kan. Bila Ya. kita dah tahu budaya, macam kalau di Semenanjung, budaya kita macam kita punya bangsa tak banyak. Macam tu Cina yang feminin yang kita selalu jumpa lah. Ni cabaran saya bila saya orang Semenanjung datang ke Sabah yang banyak etnik, hampir 39 saya rasa, budaya mereka dengan bahasa mereka itu adalah cabaran yang paling utama sebab berbeza. Masa 5 tahun saya di Kota Belud, maksudnya di darat, dia sangat berbeza dengan sekarang ni hampir 1 tahun lah saya di Pulau Gaya ni, dan juga berbeza. Macam mana yang paling utama adalah kita kena tahu latar belakang klien kita tu dari bangsa mana. Yang paling utama, tapi saya rasa persiapan kaunselor tu sendiri. Bahasa tu paling penting sebab memandangkan saya dari Semenanjung dan saya orang Banjar. Jadi saya tak ada masalah sangat dengan dialek orang Sabah. Sebab Banjar di Semenanjung akan sama. Perkataan-perkataan agak sama. Jadi bila datang sana tak ada masalah sangatlah untuk dialek atau bahasa tu sendiri. Tapi kadang-kadang kita tak boleh tukar juga. Itulah yang pertama, bahasa lah. Sebelum kita masuk yang lebih-lebih
Lagi yang paling utama adalah bahasa. Itu yang kita kena kuasai. Kita kena belajar. Walaupun sikit-sikit kan perkataan-perkataan Sabah tu kita kena kuasai. Itu yang paling utama. Itu maksudnya daripada segi bahasa perkara yang penting lah untuk macam kita bertemu dengan pelbagai bangsa ni tadi, sebab untuk memudahkan daripada segi komunikasi lah terutamanya ya. Okey. Selain daripada tu kita tadi kira cik sendiri bagi tahu persediaan kita ni. Maknanya persediaan daripada segi macam mana? Penerimaan ke ataupun bagaimana? Persediaan tu yang pertama kita kena banyak belajar. Kita kena banyak belajar dan kita kena banyak tanya orang. Apa yang kita fokus kan pasal bahasa kan. Sebab tingkatan 1, sebab saya mengajar sekolah menengah. Bila sekolah menengah yang menjadi masalah pelajar tingkatan 1 dia dari sekolah rendah. Dia menggunakan bahasa mereka yang duduk dekat kampung, sebab sekolah rendah ni banyak kampung-kampung berbanding dengan sekolah menengah. Dia bila dah sampai sekolah menengah dia akan jadi satu sekolah je macam tu kan. Jadi masa tingkatan 1 banyak perkataan yang mereka tak tahu. Itu bila kita buat counselling kita terpaksa menggunakan bahasa yang paling mudah. Sebagai contoh, kita tak boleh guna perkataan-perkataan yang bombastik. Diorang tak faham. Contohnya, macam contohnya ayat-ayat yang macam kita rasa simple. Di Semenanjung kita rasa benda simple je. Macam bahan bacaan ilmiah. Okey ilmiah. Diorang tak tahu apa tu ilmiah. Kita tak boleh guna bahasa yang macam kita rasa bombastik. Akademik lah. Akademik sangat tak boleh. Kita kena guna bahasa, kalau boleh bahasa pasar mereka. Baru mereka faham. Sebab kita nak mereka selesa dengan kita. Yang ini masalah yang silang budaya ni, sebab pertama diorang dah gap dengan kita sebab kita adalah orang Semenanjung. Itu dah gap diorang. Macam mana takutnya nak cakap dengan cikgu ni takut salah cakap. Kan? Kita takut dia tak faham, tanya 2-3 kali. Itu masalah utama yang paling masa mula-mula sampai tu kita terpaksa 2-3 kali. Tanya dan dia pun tak faham. Itulah. Yang paling kita kena belajar, tanya guru-guru, perkataan-perkataan. Okey, banyakkan bergaul dengan pelajar tu sendiri. Kita fahamlah kalau macam Bajau macam mana. Orang Bajau, kalau orang dusun macam mana. Macam tu lah. Persediaan. So persediaan daripada segi pembelajaran bahasa lah terutamanya Puan Cik. Okey, so kita pergi soalan kedua. Contoh pengalaman yang sangat penting lah dalam sepanjang Cik menjadi kaunselor ni. Apa yang Cik maksudnya yang senang cerita yang contoh pengalaman yang paling rare lah, paling orang kata paling dalam melalui pengalaman dalam kaunseling pelbagai budaya ni. Yang pengalaman tu bagi saya macam dia simple je, sebab saya orang Banjar juga yang boleh sikit-sikit memahami, tapi yang paling penting kita kena faham kita punya klien tu. Maksudnya anak murid saya kena faham dari mana, bangsa apa, keturunan apa kan. Contoh kalau Bajau saya tak boleh cakap Bajau dia agak kasar sedikit. Dia agak kasar sedikit. Bajau ni dia agak kasar sedikit, tapi kita kena pandai guna kata-kata. Bagi saya yang tak ada rare sangat. Yang kes-kes macam tak ada, yang silang budaya ni tak ada rare sangat sebab saya kaunselor kan. Mungkin bagi saya tu biasa sahaja, macam dialek. Okey. Yang paling utama agama lah.
Okey, yang ni lah yang kita kena berhati-hati lah. Saya rasa kalau di Sabahnya kita sangat berhati-hati, kalau dekat Semenanjung kita jelas nampak Islam dia. Dekat nama kita dah tahu dia tu Islam. Okey, kalau dekat Sabah kadang-kadang nama macam Islam tapi bukan Islam. Tu sangat macam kadang-kadang sensitif jugalah, kita kena sebelum kita mulakan sesi tu kena tahu betul-betul. Macam jangan kita masukkan sangat nilai-nilai keagamaan tu dalam diri klien, sebab kadang-kadang mereka Islam tapi di atas kertas. Faham kan maksudnya, hanya di atas kertas tapi bukanlah Islam sepenuhnya. Jadi itu sangat kita kena berhati-hati mengambil kira tentang macam agama, sebab tak semua, kadang-kadang tak semua macam Islam tu jelas Islamnya. Sebab kadang-kadang dia orang dua agama, kadang bapak dia orang Kristian yang masuk Islam macam tu kan. Kena hati-hatilah. Benda tu yang kita kena berhati-hati. Kalau macam samsing buat masa ni kes-kes macam saya tersalah cakap ke apa ke, terkasar bahasa, saya rasa tidaklah, sebab mereka menghormati juga kita yang di Semenanjung. Kadang-kadang seronok juga, kadang-kadang dia kata cikgu buat sesi dalam bahasa ni lah, bahasa Semenanjung lah, dia pun nak cakap bahasa Semenanjung. Jadi maknanya kadang-kadang begitulah, itu je lah, dia tak ada rare sangat lah. Macam kalau silang budaya ni tak ada sangat lah kes-kes itu. Jadi maknanya boleh cakap agama lah satu perkara yang penting lah dalam memahami setiap klien tu, sebab kadang-kadang bab-bab agama ni perkara yang sangat sensitif lah. Maknanya nilai keagamaan tu dia terletak pada seorang individu tu kan, dia bagaimana dia bawa tu dia kadang tak sama kan. Jadi dalam sesi maknanya cik mengambil pendekatan untuk tidak terlalu menyentuh sensitiviti agama ni lah dalam pendekatan yang digunakan dalam sesi kaunseling lah. Okey. Seterusnya saya pergi soalan nombor 3. Ini nak bertanya pasal cabaran lah, cabaran peribadi cabaran peribadi. Dalam mengharungi kehidupan sebagai seorang kaunselor. Maknanya mungkin pengalaman-pengalaman tu kan tentunya berbeza dengan kaunselor-kaunselor yang lain kan. Ni cabaran peribadi tu cik, apa yang cik boleh kongsikan? Cabaran yang paling utama kalau kita nak di sini, kaunselor di sini, kita nak memberikan mereka motivasi, sebab dia orang dah terbiasa hidup sekadarnya. Okey, macam belajar tu sekadar ambil SPM cukup. Janji ada SPM. Itu cabaran yang utama. Kalau di Semenanjung kita rasa mereka ada kesungguhan. Mereka dekat sini ada juga kesungguhan tu, tetapi mereka lebih rasa macam okey, belajar tu sekadar belajar saja, tidak untuk mengubah masa depan. Begitu. Sama ada di darat ataupun di pulau ni begitulah, sekadar sekolah dan dia bukan untuk mengubah masa depan. Sebab mereka punya pemikiran, mereka punya sikap, nilai dan kepercayaan mereka, kalau belajar, okeylah, habis belajar SPM, okeylah, boleh buat kerja kan. Okay, kerja pergi nelayan ke, yang perempuan mungkin kahwin, dia orang tak ada lagi untuk semangat tu untuk berjuang tu. Itulah cabarannya yang kaunselor kena banyak bagi motivasi, kena banyak bagi dorongan yang pelajaran ni sebenarnya boleh mengubah corak kehidupan mereka. Bukan mereka duduk, semata duduk habis SPM, mereka duduk dekat kampung. Macam tu. Sebab kebanyakan klien macam tu.
Tanya bila habis SPM nak buat apa? Okey cikgu, saya kerja je. Okey dah cikgu, kerja dekat kedai makan. Sekadar begitu. Lepas tu pula macam SPM ni diorang rasa macam SPM ni sangat penting. Walaupun sebenarnya kan di tingkatan 4 diorang boleh pergi kemahiran. Siapa yang tak minat belajar, diorang boleh pergi kemahiran. Tapi kepercayaan mereka, kepercayaan ibu bapa tu sendiri. Kepercayaan ibu bapa sendiri kena ambil SPM. Tak boleh ambil lain. Macam bila kita hantar dia pergi kemahiran, nanti balik, patah balik pergi sekolah. Sebab katanya bapak dia nak SPM tu. Kan kita terangkan SPM, kalau SPM pun kalau gagal tak guna juga. Baik juga. Sebab itu kan dia punya kepercayaan ibu bapa tu sendiri. Janji SPM, habis SPM dah okey settle. Macam itulah. Itulah cabaran yang saya rasa yang macam kita kena berusaha macam bagi mereka sedar, sebab mereka mungkin mereka di zon yang selesa lah. Saya rasa mereka di zon yang selesa, diorang tak nampak persaingan di bandar. Macam kita di Semenanjung, persaingan bila kita duduk di bandar tu agak struggle nak hidup. Kalau macam anak dia sedar macam mana dia nak pergi sekolah, duit belanja. Tapi kat sini mereka macam tak berapa struggle sebab dia orang di kelompok yang sama. Kalau macam di pulau ni kan etnik yang ekonomi, macam sosioekonomi dia orang sama. Tak ada kata terlampau kaya, tak ada yang terlampau miskin. Jadi dia orang bila sekata mereka rasa hidup normal macam biasa, tak ada persaingan. Kalau kita di Semenanjung tu, kalau kita duduk di kampung pun ada orang yang lagi kaya, ada yang kan macam-macam dia punya sosioekonomi. Kalau di sini dia sama je. Sosioekonomi. Jadi bagi dia orang kalau nampak jiran-jiran macam tu, okey sama je lah. Itulah. Maknanya tak ada perbezaan sosial antara mereka. Jadi menyebabkan kepercayaan mereka, kehidupan mereka cukup sekadar melalui kehidupan seperti biasa dan tak ada persaingan, tak ada orang kata untuk meningkatkan diri. Jadi dalam macam kaunselor sendiri nak menghadapi situasi perkara ni, sebab ialah kaunselor hadirnya adalah untuk memberi bimbingan, motivasi, peningkatan kerjaya kan. Jadi kat situ cabaran lah untuk menyedarkan mereka supaya pembelajaran tu adalah sangat penting dan mencari cabang-cabang yang sesuai lah. Okay, so itu cabaran yang Cik hadapi lah dalam melalui sebagai seorang kaunselor. Okey, terima kasih soalan nombor 3. So saya pergi ke soalan nombor 4. Apa yang Cik lihat maksudnya bagaimana Cik boleh meningkatkan penerimaan terhadap terhadap pembangunan, maksudnya pembangunan budaya dan pengalaman, maksudnya melalui pengalaman latihan ataupun apa yang Cik boleh fikirkan situasi ni. Maknanya sebagai seorang kaunselor kan, maksudnya bila cabaran-cabaran tu dihadapi dan mustahil lah tidak ada rasa tercabarnya diri ataupun macam mana nak melalui kesukaran-kesukaran tu kan. Jadi apa yang Cik nampak untuk meningkatkan, maksudnya daripada segi kompetensi ke ataupun latihan ke ataupun bagaimana yang Cik nampak yang Cik perlukan? Okay, dekat sini yang paling utama, pertama adalah yang paling saya letakkan adalah minat kita tu. Minat kita untuk menolong, itu yang paling utama. Minat kita paling nak menolong klien, minat kita nak menolong pelajar tu sendiri, kesedaran dia. Lepas tu satu lagi, bila kita ada rasa empati, kita rasa macam kita berada di tempat mereka, kesusahan mereka. Dekat sini pulau ni kebanyakannya mereka ada golongan-golongan yang B40 kan, yang bawah, yang kadang-kadang yang miskin lah sikit.
bila kita rasa kesungguhan kita ada rasa menolong tu sangat tinggi, benda tu tak akan membebankan kita. Walaupun kita terpaksa jumpa pelajar tu seorang-seorang untuk bagi motivasi dekat dia orang, terpaksa begitu. Sifatnya terpaksa begitu. Kita kena perbaharui diri kita dan semangat kita. Itulah. Pertama, semangat kita kena kuat. Lepas tu minat kita dan sikap yang ingin menolong pelajar tu sendiri. Perubahan. Yang mana kita rasa boleh ubah pelajar tu, mungkin dia boleh tukar dia punya pemikiran sebelum ni. Mungkin sekadar belajar kita boleh bawa kepada mereka untuk lulus. Untuk pelajaran tu lah. Yang paling penting adalah minat, kesungguhan kita untuk membantu. Itu paling penting. Kalau kita tak minat, kita datang sekolah rasa macam bosan, tak ada apa-apa, budak ni tak ada motivasi, kita pun terus tak bermotivasi lah. Kena tanamkan dekat diri yang kita nak membantu. Kesian dekat generasi kita. Itulah. Kita tanamkan semangat tu, kesian dekat generasi yang akan datang. So dekat situ kita nampak daripada segi sikap kaunselor tu sendiri perlu ada. Terutamanya untuk sikap ingin menolong dan minat sejauh mana, minat yang mendalam dalam bidang bimbingan kaunseling ni terutamanya. Lepas tu sikap empati, lepas tu terutamanya sikap juang lah, sebab ialah cabaran menangani klien ni dalam pelbagai aspek kan. Jadi semestinya sikap kaunselor tu sendiri sangat penting lah untuk memastikan klien tu dalam pelbagai kaunseling silang budaya ini dapat berjalan seiring lah. Dan klien mendapat dia punya manfaat lah terutamanya kan, sebab kita as a counsellor memang nak klien ni keluar daripada masalah yang dihadapi utamanya kan. Okey, so itu saja 4 soalan yang saya kira sangat maknanya orang kata memberi sedikit gambaran lah bahawasanya kaunseling silang budaya ini perlu ditangani dengan baik, dan apa yang paling penting kaunselor perlu melihat dan sikap kaunselor tu sendiri. So sebelum akhir sebagai rumusan lah daripada Cik, saya berikan masa sikit. Rumusan as a kaunselor dalam pelbagai silang budaya ni. Secara rumusannya, untuk menangani yang silang budaya ni, yang paling pertama ilmu pengetahuan lah. Kita kena banyak membaca silang budaya, apa budaya mereka, apa dialek-dialek mereka, apa kemahiran mereka, apa nilai kepercayaan, semua benda tu kita rangkumkan, kita kena tahu. Mungkin kita tak pernah bertemu dengan bangsa-bangsa lain, sebab kita berada di Malaysia je kan. Mungkin kita tak pernah macam ada dia punya larang pantang larang, macam tu kan, pantang larang satu budaya tu kita kena tahu apa pantang larang kan. Tapi kebanyakan kita silang budaya kita di Malaysia ni tidaklah begitu macam barat yang kita tak boleh tenung mata klien begitu kan. Yang berlebihan macam tidaklah di kita di Malaysia silang budaya kita masih lagi boleh ditangani. Jadi apa-apa pun yang pertama sikap kita, penerimaan kita dengan klien tu tanpa syarat. Jangan kita judge klien kita siapa pun, lepas tu kita cuba ikut mereka. Maksud saya kita belajar untuk menjadi mereka, bukan mereka menjadi kita. Bila kita sebagai seorang kaunselor,
kita nak anak murid kita, klien kita tu rasa selamat, rasa dilindungi, rasa selesa dengan kita, kita masuk dalam diri mereka, kita menjadi diri mereka, bukan mereka mengikut rentak kita. Macam bahasa kita biarkan je kita cakap senanjung, tak. Kita cuba. Jadi mereka nampak kesungguhan kita cuba untuk berbahasa seperti mereka. Tidaklah kita rasa macam kita gah dengan bahasa kita cakap bahasa kita di Semenanjung. Lepas tu kita kena menjadi mereka. Baru mereka akan rasa selesa dan akan terbuka untuk bercerita apa sahaja. Bila kita menjadi mereka. Itu yang paling penting lah. Jadi sekolah kan. Dengan orang dewasa. Itu. Suka saya nak bertanya sedikit lah. Apabila bercakap tentang multicultural counselling ni kan, counselling sidang budaya. So pendekatan ataupun pendekatanlah approach ataupun teori apa yang Puan gunakan bila berada di dalam sesi kaunseling ni? Maknanya yang daripada segi pendekatan yang dijalankan oleh Cik sewaktu sesi. Untuk memudahkan kita silang budaya, sebab kita pun bukanlah mahir dalam budaya mereka. Kadang-kadang kita tak kita sekadar untuk kita menggunakan, saya rasa yang sesuai, kita guna je yang teori penerimaan tanpa syarat tu. Kita gunakan je supaya mudahlah kita kan. Kita memandang semua mereka berpotensi. Mereka berpotensi untuk bergerak sendiri. Dan kita masukkan empati kita, keturunan kita, benda tu. Pemusatan klien itu yang sangat penting sebab kita melihat kepada klien. Kalau untuk silang budaya, saya rasa sesuai untuk kita menerima mereka tanpa syarat. Jadi nampaknya teknik penerimaan tanpa syarat tu di bawah teori humanistik lah, maksudnya pemusatan klien lah yang lebih sesuai untuk digunakan sewaktu menjalani sesi bersama klien multicultural ni lah. Sebab saya nampak begitu besar pengalaman Cik dalam menangani lah, sebab kalau kita di Semenanjung mungkin agak berbeza lah, multiculturalnya hanya India, Cina, tapi bila di sana ada Kadazan, Bajau, Murut, dan macam Cik bagi tahu tadi ada 39 jenis etnik dekat situ. Di Pulau Gaya sendiri berapa yang maksudnya pelajar-pelajar tu dia dalam kalangan etnik apa tu? Ada macam-macam, ada yang Bajau, ada macam-macam lah diorang. Tapi diorang kebanyakannya ada yang dah campur-campur lah, campur-campur. Sebab diorang kahwin dengan bapa macam tu. Dia dah campur lah kebanyakannya. Dan peratus kalau keagamaan daripada segi agama tu? Okey. Kalau dekat agama, saya rasa di Pulau Gaya saya tidak ada masalah sebab mereka semua Islam. Maknanya Islam lah. Majoriti 99% adalah Islam. Gaya. Kalau di darat banyak Kristian, banyak lah. Sewaktu Belut dulu banyak yang pelbagai agama. Kira macam Islam 40 agama lain kan. Tapi kalau di Pulau Gaya, majoriti adalah Islam. Jadi benda ni saya rasa memudahkan saya lah. Kalau di Pulau Gaya dia sedikit mudah. Pelajar pun agak yang smooth je, tak ada yang haiko-haiko seperti kita tengok di Semenanjung kan, ada yang haiko-haiko. Kurang Pulau Gaya. Maknanya kalau begitu,
Islam kan, makna Islam. Walaupun tadi cik bagi tahu dia, daripada segi ialah penekanan agama tu sangat penting dalam sesi kan. Kalau macam tu, di Pulau Gaya tu sendiri, maknanya klien-klien, maksudnya pelajar-pelajar sekolah tu, daripada segi gaya hidup tu dia orang mengamalkan, aspek agama ke tidak? Sebab ialah pengalaman saya pernah dengar rakan-rakan yang, bekerja di pulau, maknanya macam arak, judi, benda tu menjadi perkara biasa. Itu pun merupakan satu cabaran sebenarnya kan. Macam mana dengan cik punya situasi pula di situ? Maknanya Islam tu atas kertas ataupun memang diorang amal? Macam ialah seperti sekurang-kurangnya mereka sudah Islam. Jadi kita tidak mengguris mana-mana agama. Sensitivity. Sekurang-kurangnya mereka Islam. Walaupun diorang punya kepercayaan tingkah laku kadang-kadang bukanlah seperti Islam. Tidaklah majoriti Islam. Ada yang arak itu sebab mereka ni ada yang kahwin campur macam tu. Kebanyakan yang kahwin campur lepas tu dah budaya kan, dah kepercayaan mereka dah bawa macam tu. Jadi sekurang-kurangnya kita tak ada dipersalahkan dari silang budaya tu, agama tu kita tidak dipersalahkan. Kalau kita ada apa maksudnya mereka Islam. Mereka tahu mereka Islam dan mereka tahu perbuatan itu bertentangan dengan Islam. Jadi kita tak perlu macam tak ada masalah sangatlah untuk itu. Walaupun mereka menjalani kehidupan bukan Islam, tapi mereka yakin mereka Islam. Itu berbeza dengan macam agama lain. Kita terpaksa berhati-hati. Sebab mereka tidak boleh menyalahkan kita. Mungkin tidak boleh menyalahkan kita atas sebab memang mereka Islam. Begitulah agamanya, begitulah atur caranya. Begitu. Okey, faham. Jadi tak ada masalah sangatlah. Tapi di sini memanglah kes-kes dadah, kes-kes tu dalam masyarakat maksud senanglah untuk dapat kalau di pulau, senanglah kalau di sini. Tapi bagi kes-kes tu mungkin saya baru lagi sebab lagi tak jumpa lagi pelajar-pelajar yang kes-kes dadah ni, belum lagi lah. Sebab kekangan PKP tak jumpa lagi ni, baru form 5 baru masuk. Tapi dengar-dengar ceritanya begitulah. Yang kebanyakan diorang di sini inhalant lah. Tak mampu lagi untuk membeli syabu ke apa kan. Sabah syabu. Sabah memang banyak syabu lah. Tapi untuk kes tu yang sebab kekangan PKP baru lagi di sini belum ada kes. So jelaslah di sini saya lihat pelbagai aspek penting lah dalam kaunseling silang budaya ya. Daripada segi keagamaan, bahasa, kepercayaan dan apa yang penting sikap kaunselor tu sendiri dalam menangani pelbagai isu perlulah mempunyai satu orang kata peranan yang memahami peranan apa itu peranan kaunselor. Okey, cik, saya rasa setakat tu je. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi menjadi method untuk saya punya subjek cultural ni. So insyaAllah kita ada jumpa lagi lah untuk masa akan datang. Terima kasih saya ucapkan.